Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adab pergaulan dalam rumah. Tajuk yang pertama dalam ayat hukum tingkatan 4. Bermula dengan ayat Al-Quran, iaitu Ya ayuhallazina amanu liyasta'zinkumul lazina ila akhiril ayah. Surah An-Nur ayat 58 hingga 59 untuk rujukan adik-adik sekalian. Buka Al-Quran, cek ayat ini daripada awal 58 hingga 59. Daripada ayat ini kita boleh tengok ada beberapa perkara yang kita perlu fokus. 3 benda. Yang pertama, tuntutan hukum. Yang kedua, sebab nuzul, iaitu sebab penurunan ayat. Yang ketiga, kaedah istinbat hukum. Yang pertama, tuntutan hukum. Tuntutan hukum iaitu apa yang kita dapat daripada ayat, pengajaran dia, intipati dia. Yang pertama sekali, ayat ini menerangkan tentang adab ataupun cara bermuamalat. Muamalat ni apa dia? Muamalat ni maksudnya bergaul dengan keluarga kita di rumah, dengan mak ayah kita, dengan adik-beradik kita, dengan kalau seorang mak ayah nak bergaul dengan anak-anak dia pula. Jadi apa adab dan juga cara dia? Adab yang juga cara yang disebutkan dalam ayat Al-Quran ini, yang pertama antaranya ialah minta izin kepada keluarga yang mana bila kita nak masuk dalam bilik dia. Kita minta izin dulu, minta kebenaran dulu, boleh masuk ke tidak. Yang kedua, adab dia, pilih waktu yang sesuai sebelum kita nak masuk tu. Waktu-waktu mereka rehat. Tak perlulah kita saja nak pergi tanya khabar, nak bersembang untuk ketuk bilik dia, nak minta nak masuk. Tak payah, sebab waktu yang sesuai juga disebutkan dalam ayat Al-Quran. Dan semua adab-adab ini akan menjadikan maruah keluarga itu selamat dan menyelamatkan keluarga itu dari fitnah yang merosakkan maruah mereka. Itulah pengajaran tuntutan hukum daripada ayat Al-Quran. Sabab nuzul. Sabab nuzul ada dua sebenarnya kisah dalam sabab nuzul ni. Yang pertama, kisah tentang Asma binti Marthad, nama orang ni, dan juga dengan hamba dia. Kisah ini berkaitan tentang apabila hamba Asma ni masuk dalam bilik Asma dalam waktu yang dia tak suka, yang dia tak sesuai waktu rehat dia. Dan bila masuk, Asma dia tak suka dengan waktu tu, dia tak rasa tak sesuai waktu tu. Dia pun berjumpa dengan Rasulullah. Dia mengadu benda tu, dia maklumkan pada Rasulullah, maka turunlah ayat ini. Baik, Ustaz dah pisahkan siap-siap 4 poin, iaitu 4 markah sabab nuzul. Jawab macam ini dapatlah 4 markah. Jangan lupa mukaddimah dia pun kena letak juga. Baik, sabab nuzul yang kedua tentang kisah Mudlij bin Amru, seorang hamba yang dihantar oleh Nabi ke rumah Sayyidina Umar. Mudlij ni dia masuk dalam rumah Sayyidina Umar, dia ketuk pintu tapi dia tak bagi salam pun, dia tak minta izin pun, dia ketuk-ketuk terus masuk. Umar dia terkejut sebab tiba-tiba ada orang masuk kan dalam bilik dia. Dan bila dia terkejut, terjaga dari tidur dan terselak, terdedah aurat Umar. Dan Umar dia tak berapa berkenan lah, dia tak berapa nak suka lah. Dan dia harap ada larangan daripada Rasulullah, ada larangan daripada wahyu untuk larang perkara tersebut berlaku lagi. Tapi nak dijadikan cerita, Umar dia pergi jumpa dengan Nabi SAW. Tiba-tiba ayat tu memang dah diturunkan. Baik, daripada dua kisah ni, saya nak tanya semua, mana kisah yang datang dulu? Senang kan? Ini mestilah kisah yang datang dulu. Yang ni pula kisah yang datang kemudian, Sayyidina Umar yang datang kemudian. Tapi ingat, dua-dua ni penting untuk sabab nuzul, untuk kita hafal dan juga kita jawab dalam peperiksaan. Yang ketiga, kaedah istinbat hukum. Ada 4 poin semuanya dekat sini. Yang pertama, kita sebutkan lafaz. Yang kedua, kita sebutkan huraian lafaz. Yang ketiga, kita sebutkan hukum lafaz. Yang keempat, kita sebutkan kesimpulan istinbat hukum. Yang pertama, lafaz. Lafaz itu daripada liyasta'zinkum. Ingat elok-elok, ada perkataan liyasta'zinkum, izin. Izin tu tentang minta izin dalam bilik lah. Dan liyasta'zinkum ini adalah fi'il mudhari'. Dalam bahasa Arab kita ada belajar fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amar. Fi'il mudhari' ni disertakan dengan lamul amar. Lamul amar, lam. Mul amar, lam di mana? Lam ni. Ni fi'il mudhari'. Ni lam dia disertakan dengan lamul amar, dan benda tu semua menunjukkan perintah. Perintah kena ada hujung. Dia apa-apa istinbat hukum, poin kedua kena ada perintah, kena ada larangan, kena ada galakan dan sebagainya di hujung. Ataupun maksud di poin kedua ni adalah maksud juga, boleh juga. Nanti kita akan belajar pada tajuk yang lain. Istinbat hukum yang ketiga, setiap perintah adalah wajib. Kita ambil semula. Yang atas tadi ni, ambil semula, masuk di bawah. Dan yang keempat, kesimpulan daripada istinbat hukum, wajib minta izin masuk bilik ibu bapa bagi dua golongan yang disebutkan. Dan seterusnya, dalam tajuk ini juga kita akan bincang
bincang tentang golongan wajib minta izin. Ada dua bahagian golongan yang wajib minta izin. Satu golongan dia wajib minta izin sepanjang waktu, tak kira waktu apa pun kena wajib minta izin. Siapa dia tu? Kanak-kanak yang dah balik dan juga orang dewasa. Ada lagi wajib minta izin dalam 3 waktu je. Siapa dia? Hamba dan kanak-kanak yang belum balik. Ni semua disebutkan dalam ayat Al-Quran, surah An-Nur tadi. Dan seterusnya, kita boleh tengok dekat sini waktu yang diwajibkan minta izin. 3 waktu tu waktu apa? Ingat, waktu dia sebelum, selepas. Yang ni yang pertama, sebelum, selepas. Sebelum subuh, selepas zuhur, selepas isyak. 3 waktu ini wajib minta izin untuk golongan hamba dan kanak-kanak. Maksudnya apa? Selain daripada 3 waktu ni, hamba dan kanak-kanak ni bila-bila waktu pun boleh masuk. Tapi tengok keadaan lah. Tengok keadaan. Ibu bapa tu kalau tengah rehat waktu tertentu, lepas zuhur pun dia rehat, tak boleh masuk juga. Kena minta izin juga. Tapi sebab tak boleh masuk 3 waktu ni, sebab kebiasaannya orang berehat. Ibu bapa berehat, adik-beradik berehat. Tapi waktu lain dikecualikan minta izin untuk golongan-golongan ini. Dan seterusnya kepentingan. Kenapa kita perlu ikut benda ni? Sebab dia jaga aib kehormatan ahli keluarga. Sebab bila macam kisah Sayyidina Umar terselak aurat dia tu kan aib. Dan seterusnya, apabila kita buat benda ni, dia akan lindungi institusi kekeluargaan dan supaya tak berlaku perkara-perkara yang tak patut berlaku, contohnya sumbang mahram dan sebagainya, dan mewujudkan kasih sayang, mahabbah. Seterusnya, dia akan wujudkan integriti ataupun amanah kita dalam kita jaga rahsia keluarga kita supaya keluarga kita tak terdedah perkara-perkara yang tak elok. Dan seterusnya, bentuk beribadi mulia dalam diri kita. Jadi kita ada perasaan disiplin kita ada perasaan adab kita dan juga etika kita dalam rumah. Dan yang terakhir iaitu diri kita akan lebih disiplin dan berakhlak baik dan berakhlak mulia. Baik, selain daripada kepentingan tu, kita tengok dekat situ. Seterusnya, adab masuk bilik ibu bapa. Adab masuk bilik ibu bapa ni, kalau selain daripada apa yang disebutkan dalam ayat Al-Quran tadi apa? Kena minta izin dulu. Tapi ada banyak lagi adab sebenarnya untuk masuk bilik ibu bapa ni. Yang pertama, pilih waktu yang sesuai. Bila dah pilih waktu yang sesuai, bagi salam dulu sebelum kita nak masuk dalam bilik. Dan apabila bagi salam, sebelum masuk juga kita minta izin dulu. Boleh dah masuk ke tidak? Kalau boleh masuk, silakan masuk. Bagi salam tapi tak boleh masuk, tak boleh buat apalah, tetap tak boleh masuk. Tapi minta izin dulu. Minta izin dulu sama ada boleh masuk ataupun tidak. Dan yang keempat, tunggu kebenaran barulah boleh masuk. Sekian, itu sahaja untuk tajuk adab pergaulan dalam rumah. Semoga semua dapat manfaat. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.